Selamat pagi murid-murid 3H. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bab 3 dan masih lagi dalam subtopik yang pertama 3.1 iaitu simpanan dan pelaburan. Ini adalah bahagian kedua. Kita akan belajar tentang nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. ROI adalah singkatan bagi Return of Investment. Okey, ia merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam erti kata lain, ia merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Secara umumnya, nilai pulangan pelaburan ROI tadi dinilai dalam bentuk peratus. Okey? Jika peratusan kamu tinggi, bermaksud berlaku keuntungan. Okey? Jika peratusan itu rendah, maksudnya keuntungan sedikit. Dan jika nilai peratus itu adalah negatif, bermaksud berlaku kerugian. Bagaimana kita nak menilai nilai pulangan ini? Okey, kita ada formula ya. Okey, cikgu akan terangkan formulanya. Okey, baik. Ini adalah formula untuk menghitung nilai pulangan pelaburan. Okey. Jadi nilai pulangan pelaburan bersamaan dengan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100%. Okey. Jadi untuk lebih faham kita tengok contoh. Okey, baik. Ini adalah contoh dalam buku kerja simulasi kamu. Okey, buku kerja 1. Okey, muka surat 16. Okey, jadi cikgu bacakan contoh di sini. Fahman membeli sebuah rumah yang bernilai RM600,000. Selepas 2 tahun, dia menjual rumah tersebut dengan harga RM700,000. Cari nilai pulangan pelaburan tersebut. Okey, so dia beli rumah harga RM600,000. Selepas 2 tahun dia jual, okey, dengan harga RM700,000. Okey, nampaknya dia jual dengan harga yang tinggi lah. Okey, so kita nak tengok nilai pulangannya untung ke tidak. Okey, so kita nak tengok dalam bentuk peratus. Okey, ROI, tengok balik formula. ROI nilai pulangan pelaburan, yang bahagian atas sini adalah jumlah pulangan. Okey, so jumlah pulangan kita tolakkanlah okey harga yang kamu jual dengan harga yang kamu beli. Sebab kita nak tengok berapa yang kamu dapat. So 700,000 tolak dengan 600,000. And then bahagi dengan nilai pelaburan awal. So yang awal-awal beli tadi berapa nilainya? 600,000. Letakkan di bawah sini. Okey, itu nilai yang awal. Kemudian kita darabkan dengan 100%. Okey, 100%. So guna kalkulator, jawapan kamu adalah 16.67%. So nilai di sini adalah positif. Okey, jadi dia ada keuntungan di sana ya. Okey. Okey, baik. Untuk soalan nombor 1, okey, cikgu akan buat ya. Muka surat yang sama 16. Okey. Okey, Azhari membeli share syarikat A dengan harga RM30,000. Okey. Dalam tempoh memegang share tersebut, dia telah mendapat dividen sebanyak RM250. Selepas itu dia menjual semua share dan mendapat RM50,000. Cari nilai pulangan pelaburan tersebut. Okey. So sekarang kita nak tengok untung ke tak untung. Okey, maksudnya untung ke tidak share yang dijual tu. So kita tengok balik keywordsnya, dia beli dengan harga RM30,000. So RM30,000 adalah dia punya pelaburan awal. Okey, nilai awal dia tadi. Lepas tu dia dapat apa? Dividen sebanyak RM250. So sepanjang dia memegang share itu, dia dapat dividen. Dividen ni dia dapat ya. So untunglah dia dapat lagi RM250. And then selepas itu dia jual. Okey, dia jual dengan harga yang lebih tinggi lah, RM50,000. So macam mana kita nak cari nilai pulangan dia, untung ke tidak? Okey, so kita gunakan formula ROI tadilah. Okey, so formula ROI. Okey, so ROI tadi yang di atas sini adalah jumlah pulangan. Okey, apa jumlah pulangan dia? Okey, jadi kita kira dahulu nilai yang dia dapat. Okey, nilai yang dia dapat tadi ya. Maksudnya okey, dia jual dengan harga RM50,000. Okey. Tetapi dia dapat dia tambah 250 sebab 250 ni yang dia dapat okey, dia dapat 250,000. Lepas tu baru kita tolakkan dengan pelaburan awal sebab kita nak tahu berapa yang sebenarnya dia dapat. Okey, maksudnya dia jual 50,000, dia dapat 50,000 tambah dengan dividen okey yang dia dapat. Lepas tu baru kita tolak pelaburan awal. So kita nak tahu berapa yang jumlah bersih yang dia dapat. Okey, so bahagi dengan pelaburan awal. So pelaburan awal adalah RM30,000. Okey, yang ni yang mula-mula lah RM30,000. And then darab dengan 100%.
Okay, so you guna calculator, kamu akan dapat 67.5%. So nampak 67, lebih dari 50%. So tinggilah. Jadi dia mendapat keuntungan, okay, dalam pelaburan ini. Okay, baik. Untuk soalan seterusnya, nombor 2 dan nombor 3 ya. Okey, yang ini kamu sila buat sendiri. Okey, cuba buat sendiri mengikut formula yang telah diberikan. Okey, boleh rujuk buku teks juga dan nanti boleh cek dengan jawapan lah di dalam buku ya. Jika tak faham nanti boleh tanya cikgu. Okay, baik, seterusnya kita tengok 3 faktor yang harus diambil kira oleh seseorang pelabur sebelum membuat pelaburan. Maksudnya sebelum kamu membeli saham ataupun sebelum kamu membeli hartanah, okay, membeli aset, okay, rumah dan sebagainya. Okay, ada 3 perkara yang kamu perlu tengok. Yang pertama, potensi risiko pelaburan. Okay, bermaksud kemungkinan sesuatu ketidakpastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Okay. Yang kedua, tahap ulangan. Keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Maksudnya untung atau untung tu tinggi atau rendah, macam tu. Aspek kecairan pula bermaksud berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Okay, maksud di sini ialah aspek kecairan tu seberapa segera boleh dijadikan dalam bentuk wang ringgit. Cash money. Maksudnya kalau you beli rumah contohnya, okay, kita nak dalam bentuk wang ringgit. Okay, boleh dapat cepat tak? Macam mana? Okay, itu maksud aspek kecairan. Okay, kita tengok nota seterusnya. Okay, ini adalah perbandingan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan oleh individu dari segi tahap risiko, tahap ulangan dan tahap kecairan. Okay, melalui jadual ini, okay, kamu tengok dan kamu akan buat latihan seterusnya. Okay, so kamu tengoklah contohnya tahap risiko untuk pelaburan jenis simpanan dan simpanan tetap. Pertama dan kedua ni adalah di dalam bank ya, so risikonya bebas risiko. Okay, kerana kita ada institusi macam bank yang akan jaga duit kita lah. So kalau saham syarikat risikonya tinggi. Okay, hartanah risikonya rendah. Unit amanah risikonya rendah. Okay, so ini dia punya nota. Okay, dan based on this nota kita akan buat latihan seterusnya. Okay, untuk soalan ini, right, okay, kita tengok apa yang dia nak. Banding dan susun pelaburan berikut berdasarkan tahap risiko. Jadi kamu kena rujuk jadual tadi. Okay, jadual di slide sebelum ini. Okay, ia ada dalam buku teks ya, muka surat 66. Okay, ada dalam jadual di muka surat 66 buku teks, so boleh rujuk di sana. Okay, yang pertama ni cikgu buatkanlah untuk kamu ya. So kita tengok tahap risiko. Okay, jadi kita tengok jadual tadi untuk tahap risiko. Risiko mana yang paling tinggi? So di sini adalah saham lah. Saham adalah risiko yang paling tinggi. Saham syarikat tadi, so letak saham di sini. And then mana dia lebih tinggi daripada hartanah. Okay, maksud hartanah tadi risikonya rendah kan? Nampak simbol ini. Simbol ni bermaksud yang belah kiri tinggi, belah kanan rendah. Okay, so untuk yang sini petak kedua dan petak ketiga sama nilainya, rendah dan rendah. Jadi kamu isi hartanah dan juga unit amanah. Okay, untuk petak ketiga. Okay, kamu rujuk sahaja jadual yang di dalam buku teks muka surat 66 ya. Okay, untuk yang soalan seterusnya, banding dan susun pelaburan berikut berdasarkan tahap kecairan. Okay, jadi kamu tengok jadual tadi, kamu tengok okay, di mana macam mana dia punya susunan untuk tahap kecairan. So yang ini paling tinggi lah. Yang pertama paling tinggi tahap kecairannya, yang ni yang sederhana, ini paling rendah. Okay. Okay, seterusnya, banding dan susun simpanan berikut berdasarkan kadar ulangan. Okay, so kamu tengok, rujuk jadual dan isi petak di sini ya. Seterusnya, kita akan belajar strategi pemurataan. Okay, apa maksudnya? Okay, ia adalah satu teknik yang diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham dengan amount yang tetap untuk tempoh tertentu. Okey, untuk tempoh yang tertentu tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Okey, itu adalah strategi pemurataan. Okey, so kita tengok formula dia. Okey, baik. Jadi ini adalah formula bagi strategi pemurataan. Okey, jadi fokuskan kepada yang cikgu buat awal ni. Okey, yang bawah ni bukan ya. Okey, ini daripada contoh yang lain ya. Yang bawah ni kita boleh
abaikan, tengok formula yang di atas ini. Jadi strategi pemerataan kos purata bersamaan dengan jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Okey, so macam mana nak kira kos purata ni? Kita tengok contoh ya. Alright, so ini adalah contoh dalam buku kerja kamu, muka surat 18. Cikgu bacakan. Cindy membeli 1000 unit share syarikat W dengan harga RM1.25 seunit pada 15 Mei 2021. Pada 20 Julai 2021, dia membeli 1000 unit share lagi dengan harga RM1.55 seunit. Hitung kos purata se-share bagi pelaburan saham berikut. Okay, so untuk mengira kos purata, kita masukkan formula lah. Okay, formula tadi adalah jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham. Okay, ini adalah formula kos purata tadi kan. Okay, so kita nak tengok jumlah pelaburan. Okay, kita tengok balik kepada soalan. Okay, dia membeli apa? 1000 unit share. Okay, dengan harga RM1.25 satu unit. Satu unit RM1.25. So kalau ada 1000, so kita kena darabkan. Nampak di sini? Okey, kita darabkan sebab kita nak tahu nilai kan pelaburan yang berapa yang dia dah bayar, okey, untuk 1000 share. And then tambah lagi dengan seterusnya dia beli lagi 1000 unit share dengan harga RM1.55 seunit. So satu unit RM1.55. Kalau ada 1000 berapa ringgit? So kena darab lah. Okey, untuk yang kedua di sini. And then kamu tambahkan ya. So atas ni adalah jumlah pelaburan. Okay, berapa yang dia dah labur, dah bayar. So bahagi dengan ikut formula bilangan unit saham. Unit ya, bukan ringgit ya. So bilangan unit berapa dia dah beli tadi. Bermula beli 1000, yang kedua beli lagi 1000. So 1000 tambah 1000 lah, ada 2000 di bawah ni. Okay, and then you guna calculator, you akan dapat kos purata kamu adalah RM RM1.40. Okay, harap kamu faham ya. Kita tak faham boleh tanya cikgu nanti. Okay, kita buat untuk soalan nombor 1 ya, muka surat yang sama, 18. Okey, Encik Wang membeli 2000 unit share syarikat Z dengan harga RM3.15 seunit. Okey, pada 19 Jun 2021. Pada 30 Julai 2021, dia membeli 3000 unit share lagi dengan harga RM3.55 seunit. Hitung kos purata se-share bagi pelaburan saham berikut. Okey, so kita nak kira. Okey, cikgu tukar kepada pen. Okay, so kita nak kira kos purata kan? Okay, cikgu tulis dah. Okay, kos purata. Okay, tengok balik formula atas. Atas dia formulanya apa? Jumlah pelaburan. So kita tulis jumlah pelaburan. Okay, berapa dia dah keluarkan duit? Untuk jumlah pelaburan tu kita bahagikan dengan apa? Bilangan unit saham. So tulislah bilangan unit saham. Okey, so jumlah pelaburan, so kita tengok ya. Yang pertama dia beli 2000 unit share dengan harga RM3.15 seunit. So kalau ada 2000 kena buat apa? Darab. Okey, so yang pertama ini 2000 unit share tadi darab dengan RM3.15. Okey, lepas tu kita tambah lagi dengan yang kedua sebab dia ada beli lagi kan. Yang kedua dia beli 3000 unit share dengan harga RM3.55 seunit. So kalau ada 3000 macam mana? Darab. Okey, kita nak tahu berapa dia dah bayar untuk semua share yang dia beli. Okey, bahagi dengan bilangan unit saham. So unit tu berapa dia dah beli? 2000 dengan 3000 unit kan. So kita tambahkan. Okey, 3000 unit saham. Okey. Okey, so guna kalkulator ya. Okey, cikgu tak cukup space kat sini. So yang ini bila dah guna kalkulator, jawapannya adalah RM6300. Yang ini dah guna kalkulator, jawapannya adalah 10600. So tambah dua-dua ni nanti akan dapat 16950. So bahagi dengan 5000 lah. Okey, unit saham kan 2000 tambah 3000. So jumlahnya kos purata se-share ialah RM3.39. Okey, nanti kamu cuba buat juga dengan kalkulator. Okey, dapat tak jawapan sama dengan cikgu ya. Okey, untuk soalan nombor 2 dalam muka surat yang sama, yang ini kamu buat sendiri. Okey, cuba buat sendiri ya. Untuk nombor 2 ni buat sendiri.
Okey, setakat ini sahaja pelajaran kita pada pagi ini. Okey, sila lengkapkan latihan ya, muka surat 16, 17 dan 18 di dalam buku kerja matematik modul pentaksiran simulasi. Buku 1 ya. Okey, so lengkapkan 3 muka surat ini. Boleh semak jawapan dengan buku. Okey, jika tak faham boleh tanya cikgu ya. Alright. Terima kasih. Jumpa lagi untuk kelas seterusnya esok. Take care.